Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Petroleum Sarawak Berhad Petros akan memantapkan kerjasama dua hala dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam menguruskan minyak dan gas termasuk penerokaan di luar pantai Sarawak. Perkara tersebut antara topik utama perbincangan di antara Kerajaan Sarawak dan Petronas dalam Third Annual Strategic Dialogue ASD Sarawak Petronas yang diadakan di Petronas Twin Tower Kuala Lumpur pada Rabu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Dun Datuk Abang Openg berkata, dialog di bawah perjanjian komersial antara Sarawak dan Petronas itu juga menyentuh mengenai sektor pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon selain tanggungjawab sosial korporat pihak Petronas dalam bidang pendidikan. Pertama saya mengucap terima kasih dan penghargaan kepada pihak Petronas yang dipengurusi oleh Petronas pengurusi sendiri dalam mesyuarat ataupun dialog di bawah commercial agreement di antara Petronas dan Sarawak. Kita telah banyak berbincang perkara-perkara yang ada hubung kait dengan CCUS, carbon storage. Keduanya mengenai dengan social responsibility Petronas, menolong kita termasuklah pendidikan. Ketiganya memantapkan lagi kerjasama di antara Petronas dan Petros di dalam menguruskan bidang minyak dan gas, termasuklah offshore exploration. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas mempengerusikan dialog tersebut bersama pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah, Kerajaan Sarawak juga bersedia untuk bekerjasama dengan pihak Petronas dalam meneroka pengeluaran tenaga alternatif selain daripada minyak dan gas. Dan juga mungkin kerjasama kita di bidang-bidang yang luar pada minyak dan gas, kerana sekarang ini kita menghadapi masalah iklim dan kita ada alternatif energi seperti hidrogen, dan kita boleh berbincang bersama untuk menerokai tenaga-tenaga yang lain selain daripada minyak dan gas. Kerana saya berpendapat bahawa nilai minyak dan gas akan menurun dari konteks global business sebab wujudnya alternatif energi yang akan digunakan oleh industri. Namun demikian, dialog ini sangat berhasil dan ia akan memberi pulangan dan kemakmuran kepada Sarawak. Okey. Dialog berlangsung kira-kira 2 jam setengah itu turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, dan Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadzaja Aziz. Selain itu, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wali Zosman Wan Omar, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais, dan Penasihat Peguam Negeri Datuk Seri J.C. Fong turut hadir dalam dialog berkenaan. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadzaja Aziz. Perbincangan berlangsung kira-kira sejam itu diadakan di Petronas Twin Tower Kuala Lumpur. Turut serta dalam kunjungan hormat tersebut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh. Laporan seterusnya, Sarawak komited dalam meningkatkan kesedaran orang ramai berhubung kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata,
untuk mencapai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang menyeluruh. Sebarang aktiviti ekonomi dan program pembangunan harus diseimbangkan dengan faktor persekitaran. Menurut beliau, ini sejajar dengan konsep pembangunan lestari, iaitu pembangunan yang memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan untuk memenuhi keperluan generasi akan datang. Therefore, the activities of compliance with environmental laws and terms and conditions of environmental management need to be enhanced. Cooperation between related agencies such as NREB, DOE should be strengthened to ensure that Sarawak transformation agenda is on the right track and the environment continues to be protected, preserved and well maintained. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan PIMI Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan yang mewakili beliau semasa menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Negara HASN 2023 di Atrium Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu. Premier Sarawak menambah dasar strategik dan penguatkuasaan undang-undang yang ketat serta memupuk kesedaran alam sekitar dan pengawasan di semua peringkat masyarakat juga amat penting. Katanya kerjasama yang erat, komitmen tinggi dan kesedaran kolektif semua pihak berkepentingan adalah penting untuk mencegah pencemaran alam sekitar dan untuk melaksanakan usaha penguatkuasaan undang-undang dengan berkesan. Sambutan HASN 2023 peringkat Sarawak bertemakan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama merupakan anjuran bersama NREB dengan JAS, Tranikan Sdn Bhd, ZHA Environmental Sdn Bhd dan SAR Alam Indah Sdn Bhd. Objektif utama penganjuran HASN bertujuan mempromosikan pendidikan dan kesedaran alam sekitar secara meluas sekaligus memberikan platform kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama menghayati alam sekitar selain mengiktiraf mereka yang telah memberi sumbangan signifikan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dalam majlis tersebut turut diadakan penyampaian hadiah bagi pertandingan Reka Cipta Arca 5R peringkat sekolah menengah NREB. Pertandingan pengumpulan EUS antara sekolah JAS, penyampaian sijil kepada pihak yang terlibat dalam kempen buangan elektrik dan elektronik B 2022 dan 2023, penyampaian sumbangan program sekolah angkat Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS NREB. Selain itu, turut disaksikan pertukaran 3 dokumen memorandum persefahaman MOU di antara Tranikan Sdn Bhd, Swinburne University of Technology Sarawak Campus dan NREB Sarawak, NREB dan ZHA Environmental Sdn Bhd serta NREB dan SAR Alam Indah Sdn Bhd. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Haslan Abang Hipni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Bangik dan Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak merangkap pengerusi sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 peringkat Sarawak, Jack Liam serta div-div kehormat yang lain. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak menggalakkan lebih ramai lagi penglibatan dari pemaju hartanah tempatan untuk menggunakan tenaga solar dalam pembangunan projek. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julai Narawi berkata, ini kerana tenaga solar ialah sumber tenaga yang bersih dan boleh diperbarui sekaligus mengurangkan jejak karbon. Menurutnya, tenaga solar juga akan menjadi salah satu daripada pemacu utama tenaga bersih di Sarawak sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk mengurangkan 800,000 tan karbon menjelang 2030. Of course, we do encourage so that more developers will follow the example set by the consortium just now, whereby they use this solar panel to generate solar energy in the near future. They will assist us to achieve our target. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah semasa majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Hornbill Networks Consortium Sdn Bhd, Vestec Energy Sdn Bhd dan Alliance Bank Berhad for Solar Ready Home Sarawak di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada Rabu. Sementara itu, Datuk Seri Julaihi dalam ucapannya berkata, Hornbill Networks Consortium, Vestec Energy dan Alliance Bank turut melancarkan tambahan kepada 500 buah rumah sedia solar menjelang 2025. Di Simunjan, sebanyak 108 jutaan kuasa dan persatuan menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM419,000.
Majlis penyerahan geran sempena dengan Majlis penyerahan cek Parlimen Batang Sadong itu telah disempurnakan oleh Pegawai Khas Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Batang Sadong, Idris Ibrahim, yang mewakili Ahli Parlimen Batang Sadong di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Selasa. Turut menyaksikan penyerahan geran tersebut ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Simunjan Al-Adris. Penerima geran melibatkan jawatan daripada 84 jawatan kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, 13 persatuan ibu bapa dan guru PIBG, 3 tabika dan 5 persatuan di konstituensi Simunjan serta Gedong. Sementara itu, 2 PIBG dan sebuah surau turut menerima geran bagi melaksanakan projek iaitu menambah baik bilik-bilik PDP, bilik khas dan padang permainan sekolah SK Sungai Buloh, Senangeh yang bernilai RM6,000, menjalankan kerja-kerja pembinaan pagar surau di Kampung Tebun yang bernilai RM20,000 dan menjalankan kerja-kerja naik taraf bina baru gelangan futsal di Padang SK Tenggelam yang bernilai RM100,000. Dalam hal itu, Idris Ibrahim memberitahu geran tersebut merupakan peruntukan bagi menjalankan aktiviti termasuk program meningkatkan penglibatan masyarakat untuk memperkasakan pertubuhan, persatuan, jawatankuasa kampung dan pelaksanaan projek kecil di kawasan. Beliau turut berharap melalui geran peruntukan ini agar ianya dapat memberi kemudahan dan keselesaan dalam melakukan aktiviti program dan mengurangkan isu pembangunan kemudahan kecil di kawasan masing-masing agar dana yang diberikan dapat digunakan sebaik mungkin. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, kami tinggalkan anda dengan majlis sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 di Atrium Dewan Undangan Negeri Sarawak yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.